Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ini dalam siri Kemenyan Berasap. Untuk siri kali ini, aku nak bawa korang balik ke tahun lebih kurang 2000-2001. Waktu tu aku menuntut di UPM, Universiti Putra Malaysia. Pada masa tersebut, aku duduk dekat College 14. So kalau pada masa tu lah, sekarang dah ada 15, 16, 17. Aku tak tahu sampai berapa. Aku pun dah lama tak ke UPM. Tapi pada masa tersebut, college paling akhir sekali adalah College 14. Dia terletak di bahagian belakang sekali, dekat dengan lebuh silikon. So pada masa tu adalah weekend, hari Jumaat malam. Aku pun balik rumah bapa aku. Pada masa tersebut aku memang seorang mat motor. Memang aku ke mana-mana selalunya dengan motosikal. So bermula daripada usia 16 tahun sampai sekarang, aku lebih selesa bermotosikal ke mana-mana. So pada masa tersebut aku pakai double R, tapi bukan double R yang sekarang. Dulu punya double R adalah Honda. Ianya adalah sebuah motosikal 2-stroke, dan teknologi pada masa tu ianya perlu diservis setiap 1000 km. So pada masa tersebut, motosikal aku ni ada beberapa lagi kerosakan, yang mana aku perlu tinggalkan motosikal tersebut di bengkel. Nak dijadikan cerita, hari Sabtu bengkel tak sempat untuk menyiapkan motosikal aku. So apa yang berlaku hari Ahad bengkel semua tutup. So aku nak pulang ke kampus, ke College 14. Aku tak ada kenderaan pada masa tu. Yang ada hanyalah sebuah Vespa milik bapa aku. Vespa ni bukan aku tak suka pakai, memang best. Tapi dia ada satu problem, selalu overflow. Bila overflow aku sakit kepala lah. Nak kena buka, nak kena lap spark plug. Kalau dah lap pun tak boleh juga. Aku terpaksa tukar spark plug. So spark plug ganti memang ada berlambak lah dekat dalam dia punya box tepi tu kan. So pada hari Ahad malam, aku tiada pilihan lain. Aku terpaksa menggunakan Vespa tersebut untuk pulang ke kampus. Dan aku masih ingat lagi pada waktu tu, aku bertolak daripada Kajang ke UPM pada jam 11 malam. Sepanjang perjalanan aku tu, Alhamdulillah aku tak ada apa-apa, enjin tak mati, apa semua okey. Dan untuk makluman korang, lebuh silikon pada masa tu dia tak ada pagat, dia cuma ada pagar. Tapi pagar dia bukan dekat lebuh silikon tu, pagar dia dekat dengan college. So itu adalah jalan belakang yang senang lah daripada untuk melalui jalan hadapan yang ada pagat yang akan tanya kau 1001 soalan selepas jam 12 tengah malam lah. So aku bertolak pukul 11 malam. Aku sampai di lebuh silikon tu. Lebuh silikon ni, untuk makluman korang, di depan di sebelah sini ni ada sebuah fakulti. Aku tak tahu masih fakulti yang sama atau tidak, tapi kalau tahun 2000 dulu, ianya adalah Fakulti Landscape dan Seni Bina. Tapi kami pelajar-pelajar UPM, kami panggil fakulti ni sebagai Fakulti Landscape dan Perkuburan. Kenapa jadi macam tu? Kerana berhadapan dengan fakulti tersebut
adalah perkuburan Cina. So lebuh silikon ni di sini, kau akan daripada highway ni kau akan masuk ke kiri dan kau akan lalu dekat perkuburan Cina. So waktu aku membelok ke kiri, dekat depan, jauh di hadapan, aku dah ternampak kelibat seorang perempuan berambut panjang melintas jalan. So pada masa tu sebenarnya keadaan aku agak marah agak pada masa tu. Ianya adalah zaman darah muda. Aku agak marah kerana motosikal aku tak sempat siap. So orang Kedah cakap jadi perengoi kan, jadi bebai semacam lah. So aku pun bawa Vespa aku, elok aku belok ke kiri, aku dah nampak perempuan melintas. Perempuan ni melintas je sebab sepanjang aku bawa Vespa ni, aku duk mengomel lah sendirian. Apa benda lah, kenapa lah motor aku ni tak siap kan. Aduh, hai, esok nak pergi kelas lagi, kena time nak start pagi esok, buatnya overflow. Aduh, lagi satu hal. So banyak bermain dekat fikiran aku ni pada masa tersebut lah. So bila aku belok aja ke kiri dan ada kelibat perempuan melintas jalan tu, tiba-tiba darah aku naik. Dan ni bukan aku bercakap dekat dalam hati. Aku suarakan, cakap, kau lintaslah depan aku. Memang aku langgar kau. Aku dah lah tengah marah ni tu kan. Nak dijadikan cerita, selepas aku habis dia cakap benda tu, ini dah jam lebih kurang 11.30 malam. Motor tiba-tiba mati dan aku pun susul ke tepi jalan. Aku cuba start beberapa kali. Start. Motor Vespa ni kau kena goncang sikit kan. Goncang. Tak jadi apa. Aku start tak boleh. Lagilah darah aku naik. Masa tu aku dah, orang kata tut kan. Kemudian kelibat perempuan ni melintas lagi. Cakap, ya Allah, kau melintas lagi. Kau ni apa hal, kata kan. So aku tak ada pilihan lain masa tu, sebab jarak pun dah tak berapa jauh. Adalah dalam 1.5 km lagi untuk aku sampai ke College 14. So aku tolak motor Vespa tu. Aku tolak lebih kurang dalam 10 meter. Aku kata, cubalah start. Aku cuba start tak boleh. Cuba lagi tak boleh. Kemudian aku tolak lagi motor tu. Ini adalah kawasan perkuburan Cina di sebelah sini. Dan dia sampai ada satu tahap tu lah dekat situ. Selepas pada tu dah tak ada kubur sebab dia dah start naik bukit. Dia dah tak tahulah sekarang sama ada ianya dah ada kubur lain ke apa ke, tapi pada masa tu penempatan dia lah sampai takat tu saja. So bila aku tolak motor Vespa ni, selepas saja border kubur ni, aku dah ke depan sikit, aku cuba start Vespa ni balik. Bila aku sekali start saja, alhamdulillah hidup. Aku kata mungkin tu kawasan dia kot, sebab aku dah marah-marah, mungkin dia angin lah kot. Okeylah, tak apalah, aku pun bawa motor. Alhamdulillah motor tu boleh hidup. Dan sesampainya sahaja di kampus, aku buka dan aku check plug apa semua, tak ada overflow, tak ada apa-apa. So cakap mungkin pasal mulut aku tadi lah kot. So aku pun tak nak fikir panjang lagi dah. Aku masuk ke bilik aku. Aku bilik di bawah, so aku parking motor betul-betul depan tingkap bilik aku. Tak silap aku, bilik aku dulu 105. So aku pergi ke bilik aku bilik sorang. Aku pergi ke bilik aku, letak barang-barang apa semua. Kemudian aku pun salin JC tidur. Aku tidur. Bila aku tidur malam tu, alhamdulillah tak ada apa-apa. Aku ada jam digital tu satu, aku letak dekat meja tepi katil. Dalam lebih kurang jam 3 pagi, aku tersedar daripada tidur dan aku mengiring ke kanan. Memang aku nampak jam tu. Dalam tidur tu aku bermimpi aku dikejar oleh satu lembaga hitam. Dan aku terjaga.
Bila aku terjaga pun nampak jam tu dulu, itu yang aku tahu. Jam tu dalam lebih kurang dalam 2.58, 2.59, macam tu lah. So lebih kurang 3 pagi lah. Dan bila aku berpaling dan melihat dekat pintu bilik aku, memang ada sesusuk lembaga hitam besar duduk dekat sana. Meremang rumah aku. Dan bila aku nampak saja lembaga hitam tersebut, aku dah tak boleh bergerak dah. Dada aku nak bernafas cukup susah. Memang orang tu kata kena hempap lah. So pada masa tu aku nak menjerit pun tak boleh, nak bersuara pun tak boleh. Apa kelu lidah aku, tak boleh nak bersuara. Berat, dada aku berat. So apa yang aku buat masa tu, aku cuba untuk sebut Allah. Tak boleh keluar, senak di dada ni. Aku kuatkan diri juga. Aku cuba, akhirnya keluar Allah. Keluar saja perkataan Allah tu, benda tu pun dah tak ada dah, hilang. Selepas pada tu aku pun berpusing-pusing, cuba untuk tidur, tapi tak boleh nak tidur. Dan aku tak sedar pukul berapa aku terlelap. Aku hanya sedar pada jam 6.30 pagi, sebab jam tadi berbunyi. So pada pukul 6.30 pagi, rutin kebiasaan aku, sebab kelas pada hari Isnin tu bermula jam 8 pagi. So 6.30 pagi aku akan ambil towel aku, bawa segala toiletries, pakai towel, tak pakai baju lah. Yalah, orang kata kolej lelaki. Kemudian aku berjalan ke bilik air dan aku mandi. Habit aku selepas aku mandi, baru aku pergi dekat sinki dan aku gosok gigi. Waktu aku tengah gosok gigi, orang kata jiran bilik sebelah, sebab ini semua bilik seorang. Ada seorang ni datang dan dia tegur, Joy, belakang kau kenapa? Aku cakap, kenapa dengan belakang aku? Aku pun tak tahu, tapi yang aku perasan lah, waktu aku mandi tadi pedih. Apa hal, ada apa? Dia kata, luka bro, panjang tu. So luka tu, kira kalau aku tunjukkan kat korang, katalah ini belakang aku, luka tu adalah 3 macam ni. So daripada bahu kanan aku sampai ke pinggang di bawah ada 3, yang mana 3 cakaran ni adalah cakaran halus yang tajam. So aku pun cakap, biar betul. Tapi memang betul, waktu aku sabun tadi memang pedih. Cakap dekat member aku ni lah. Dia kata, betul lah bro, kau tak percaya, kau tengok ni. Sebab aku menghadap cermin. So bila aku menghadap cermin, dia belakang ada sinki. So aku boleh tengok dekat sinki belakang, cermin yang ada dekat sinki belakang. Aku cakap, betul lah, memang ada 3 cakaran lah. So aku pun macam, ni mungkin pasal perempuan yang melintas malam tadi kot. Aku maki dia berkandar juga pada masa tersebut. Jadi moral of the story yang aku nak share dengan korang kat sini ialah, ambil contoh macam diri aku sendiri. Ya, masa tu aku darah muda, aku cepat panas. Tapi apa yang silap aku kat sini ialah aku tak kawal sikap aku tak kawal pertuturan aku. Dan aku marah dekat benda lain, kemudian aku lepaskan dekat benda lain. So memang padan lah dengan muka aku kan. So dekat sini, apa lagi yang aku nak sharekan dengan korang adalah, contoh kalau korang ada masalah atau apa-apa, and then korang ada trip nak pergi mancing, baik fresh water, korang nak pergi masuk hutan, atau korang nak pergi salt water, SW, korang nak pergi ke laut ke apa semua, along the way akan ada benda-benda berlaku apa semua. Korang kena belajar untuk kawal sikap, belajar untuk kawal pertuturan. Jangan kita simply melepaskan marah kita dekat benda lain ni tadi kepada benda lain. Contohlah kepada kawan-kawan ke, kepada bot ke, kepada laut ke, kepada hutan ke. Kita kena kontrol sikap kita, kita kena kontrol pertuturan kita. Sebab kadang-kadang kita bila tengah marah ni, kita terlepas cakap, kita tercakap macam-macam benda yang bukan-bukan, yang tak apa-apa, yang mana benda-benda ni akhirnya mengundang
kepada benda-benda yang macam aku sebut sebelum ni, yang datang dan mengganggu kita. Itulah pentingnya bila kita ke tempat sebegini, kita kena cuba untuk kawal pertuturan kita terutamanya. Okay, so setakat ni dulu siri kemenyan berasap kita malam ni. Kita berjumpa di siri yang selanjutnya. Yeah.